Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hairul Nizam bin Rusli, BA 231607777. Hari ini saya akan membentangkan soalan 6, yaitu bincangkan perbezaan ideologi mengenai pemerintahan dan kedaulatan dengan kerajaan kolonial British menjadi asas penentangan koloni Amerika Syarikat sehingga mencetus Revolusi Amerika pada tahun 1775. Yang pertama, pengenalan. Revolusi Amerika yang tercetus pada tahun 1775 merupakan peristiwa penting dalam sejarah dunia. Konflik ini bermula disebabkan oleh perbezaan ideologi antara koloni Amerika dan kerajaan kolonial British. Amerika Utara berkembang pesat dari segi ekonomi dan kehidupan masyarakat yang membawa kesedaran untuk mentadbir sendiri tanpa campur tangan daripada British. Dan British pula menganggap bahawa koloni Amerika ni sebagai sumber ekonomi yang perlu dikawal. Perbezaan ideologi ini mencetuskan konflik yang membawa kepada Revolusi Amerika. Baiklah, terdapat beberapa ideologi pemerintahan dan kedaulatan British. Yang pertama, kedaulatan Parlimen British. British ni, dia berpegang kepada konsep bahawa Parlimen mempunyai kuasa mutlak dalam menggubal undang-undang untuk seluruh empire. Koloni tidak mempunyai wakil dalam Parlimen, tetapi tetap tertakluk kepada undang-undang seperti Stamp Act 1765 dan Townshend Act 1767. Slogan penentangan koloni iaitu No Taxation Without Representation. Jadi koloni ini melihat sebagai penindasan dan pelanggaran hak asasi mereka. Seterusnya, yang kedua iaitu monarki berperlembagaan. Selepas Revolusi Glorious 1688, kuasa mutlak raja dikurangkan, di mana Parlimen menjadi badan perwakilan utama. British mengekalkan sistem ini untuk mengukuhkan kawalan ke atas koloni. Jadi, monarki berperlembagaan memberi inspirasi kepada banyak negara moden, termasuk negara kita iaitu Malaysia. Yang ketiga, merkantilisme. British mengamalkan dasar merkantilisme untuk memastikan kekayaan koloni disalurkan ke Britain. Koloni dihadkan dalam perdagangan, barangan utama seperti tembakau dan gula hanya boleh dihantar ke Britain. Navigation Acts dan cukai seperti Molasses Act membebankan koloni dan mencetuskan kemarahan. Dasar ini akhirnya mendorong koloni untuk menuntut kebebasan ekonomi. Dan yang keempat, pelaksanaan dasar British dan akibatnya. Pentadbiran berpusat melalui gubernur diraja yang melaksanakan dasar British tanpa penglibatan penduduk tempatan. Penduduk koloni dinafikan hak politik dan ekonomi, mencetuskan rasa tidak puas hati. Jadi penindasan ekonomi dan cukai membawa kepada tindakan penentangan seperti Boston Tea Party. Baiklah, masuk kepada ideologi pemerintahan dan kedaulatan Amerika. Yang pertama, liberalisme. Koloni mencampur tangan British yang berlebihan, terutama dalam isu cukai. Ia dipengaruhi oleh pemikiran John Locke yang mengenai hak asasi manusia dan kontrak sosial. Jadi mereka percaya bahawa setiap individu mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Dan yang kedua iaitu penolakan cukai tanpa wakil. Koloni menentang konsep perwakilan maya yang digunakan British. Slogan seperti No Taxation Without Representation penting dalam ini. Jadi penolakan ini menjadi asas tindakan langsung seperti pemboikotan barangan British dan protes besar-besaran. Dan yang ketiga iaitu kedaulatan rakyat dan pemisahan kuasa.
Koloni percaya bahawa kedaulatan berada di tangan rakyat dan bukan pemerintah. Ia dipengaruhi sekali lagi oleh karya John Locke dan Montesquieu yang menyeru kepada pemisahan kuasa eksekutif, legislatif, dan kehakiman. Jadi sistem ini memastikan tiada pihak yang mempunyai kuasa mutlak. Seterusnya reaksi penduduk koloni Amerika. Terdapat beberapa reaksi yang ditunjukkan oleh koloni Amerika. Jadi yang pertama yaitu pemboikotan barangan British, di mana mereka ataupun penduduk memulakan pemboikotan terhadap barangan British selepas cukai dikenakan. Jadi peristiwa seperti jamuan teh Boston iaitu pada tahun 1773 menjadi simbol penentangan terhadap Tea Act. Jadi tindakan ini iaitu kolektif melalui Kongres Kontinental memperkukuhkan perpaduan koloni Amerika. Yang kedua yaitu penulisan dan propaganda. Dalam penulisan propaganda ni, karya seperti Common Sense oleh Thomas Paine mempengaruhi rakyat untuk menolak pemerintahan British. Deklarasi seperti Declaration of Rights and Grievances menyuarakan ketidakpuashati koloni secara kolektif. Reaksi yang ketiga iaitu penyusunan penentangan, di mana penubuhan organisasi seperti Sons of Liberty adalah penting bagi menggerakkan penentangan. Jadi Kongres Kontinental menyatukan koloni dalam usaha menentang British. Deklarasi kemerdekaan pada tahun 1776 menandakan permulaan rasmi perjuangan untuk kemerdekaan. Jadi secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa Revolusi Amerika bukan hanya konflik bersenjata, tetapi ia juga pertembungan ideologi yang sangat mendalam. Koloni Amerika memperjuangkan kebebasan, keadilan, dan kedaulatan rakyat, manakala British pula mempertahankan pendekatan tradisional yang memberi keutamaan kepada kuasa raja dan parlimen. Kejayaan koloni Amerika menjadi inspirasi global dalam perjuangan menuntut kebebasan hak rakyat. Sekian itu saja. Terima kasih.